Ya, bismillahirrahmanirrahim. Pertama saya nak bincang pasal sejarah tudung yang dipakai oleh rakan-rakan Muslim kita hari ini. Saya nak menyebutkan bahawa tudung ni adalah tradisi lama. Sebelum Islam, tudung ni dah telah dipakai dan digunakan oleh agama-agama yang lain. Ada seorang peneliti, dia menyebutkan bahawa tudung tu berasal daripada agama Yahudi. Tapi ada pula intelektual yang lain berkata bahawa tudung ni berasal daripada agama Kristian. Yang benar wallahu a'lam lah. Itulah kenapa kita tengok hari ni ada pendeta Kristian yang perempuan, dia pakai tudung. Tudung atas tu, tudung yang atas tu yang putih tu, yang pendek sampai sini. Dan kalau tengok pula, kita tengok tradisi agama Yahudi, beberapa perempuan di antara mereka ni, dia pun pakai tudung juga, cuma dengan cara mereka yang agak simple lah macam tu. Kemudian Islam datang pada masa Nabi Muhammad di Mekah pada masa itu. Beberapa masyarakat perempuan ni pakai tudung juga. Cuma mengikut adat dan tradisi yang lama. Maka kemudian ketika Islam datang, tudung ni disempurnakan lagi. Disempurnakan lagi, di mana pakaian rambut perempuan tu ditutup semuanya sampai tidak ada terlihat bahagian-bahagian yang di muka tu. Jadi sebenarnya tudung ni adalah ajaran yang disempurnakan oleh Islam pada masa Nabi Muhammad SAW. Dan disebutkan juga di dalam Al-Quran, di mana ada perintah bahawa isteri-isteri Rasulullah SAW diminta untuk memakai tudung. Menurut satu riwayat, sebabun nuzul daripada ayatnya adalah Umar bin Khattab pernah bertanya kepada Rasulullah supaya isteri-isteri baginda ni, ummahatul mu'minin ini, memakai tudung. Maka kemudian Allah turunkan satu ayat yang memerintahkan supaya isteri-isteri baginda ni memakai tudung. Itu je cerita sedikit sejarah asal tudung ni. Maka kemudian daripada ayat inilah sampailah hari ini tudung telah menjadi bahagian dari pakaian khas ciri seorang muslimah. Masalahnya adalah yang kita tengok dalam persekitaran kita hari ini, sama ada di negara kita ataupun di negara-negara yang lain, ramai perempuan-perempuan muslimah yang tidak pakai tudung. Yang ni ada beberapa sebab saya nak sampaikan. Yang pertama adalah mungkin latar belakang keluarga. Keluarga yang kurang bagi didikan agama daripada kecil, maka sampai besar dia tidak pakai tudung macam tu. Tidak kurang didikan agama. Yang kemudian yang kedua, pendidikan asas dia daripada bawah lagi sampai ke tingkat yang university, dia pun kurang belajar agama dan fardu ain, sehingga kurang mengambil berat perkara-perkara itu. Yang ketiga pula adalah masalah persekitaran. Ada persekitaran dia, kawan-kawan dia tak pakai tudung, dia pun ikut tak pakai tudung. Ataupun yang malangnya juga, yang pakai tudung pun tak pakai, tukar menjadi tak buka tudung sebab rakan kawan-kawan dia tak pakai tudung macam tu. Padahal kalau kita bandingkan antara kebaikan dan keburukan tudung ni, jelas ulama menyebutkan bahawa pakai tudung ni lebih baik daripada tak pakai tudung. Ulama ada mengatakan bahawa memakai tudung ni lebih boleh menjaga martabat seorang perempuan daripada orang yang tak pakai tudung. Maknanya dengan perempuan pakai tudung ni, dia lebih berharga secara zahirnya daripada perempuan yang tidak pakai tudung. Zahirnya ya, bukan batin. Batin tu wallahu a'lam lah, itu perkara hati masing-masing kepada Allah Ta'ala. Tetapi secara zahirnya
bahwa orang yang pakai tudung ini lebih mempunyai nilai, kualiti dan berharga daripada orang yang tidak pakai tudung. Karena dia tidak mendedahkan aspek-aspek yang boleh mengundang fitnah kepada orang lain. Sebab orang yang kalau tak pakai tudung nih, dia akan nampak rambut dia, warna rambut dia, kemudian nampak, mungkin juga nampak kulit, kulit, bahagian kulit ke warna kulit dan lain sebagainya. Inilah yang boleh menyebabkan timbulnya fitnah dan kerosakan dalam persekitaran kita hari ini. Ialah masalah-masalah sosial. Jadi masalah-masalah sosial hari ini seperti perzinahan, anak lahir luar nikah, dan yang lain sedikit banyak juga disebabkan karena perempuan-perempuan yang tidak pakai tudung. Jadi dia sedikit banyak menyumbang kepada kerosakan-kerosakan persekitaran kita pada hari ini. Yang lain itu adalah sebab yang lain, tetapi ini pun ada sedikit banyak menyumbang. Jadi jelas dari segi aspek maslahat dan mafsadat, pakai tudung lebih banyak maslahat daripada mafsadat ya. Jadi oleh itu majoriti ulama, pakar-pakar muslim, cendekiawan dan intelektual muslim banyak memfatwakan bahwa tudung ini adalah wajib bagi setiap muslimah. Macam itu. Wajib. Karena dilihat dari segi maslahat, dia lebih besar daripada tidak pakai tudung. Macam itu. Jadi harapan saya kepada semua muslimah di seluruh dunia ini hari ini, kita harapkan yang pakai tudung supaya mengekalkan tudung yang dipakai. Kalau ada perkara-perkara lagi yang rasa tidak sempurna, boleh segera disempurnakanlah. Sebab saya tengok sendiri, kadang ada pakai tudung juga, tetapi tidak mengikut cara Islam juga. Dia pakai tudung tapi ketat, macam tu. Nampak lagi apa ni, nampak-nampak yang lain tu lah. Macam tu. Itu kita perlu sempurnakan lagi. Yang kadang ada tudung yang pendek, maka bolehlah ditambah panjang lagi. Macam tu. Manakala yang tak pakai tudung ni, yang ramai hari ini kita tengok di luar sana, saudara-saudara kita yang muslim ni, kita harapkanlah ada kesedaran untuk memakai tudung, kerana dengan pakai tudung ni adalah juga dakwah kepada muslimah yang lain supaya pakai tudung. Saya nak bagi contoh ya, drama-drama hari ini yang kita tengok ada TV itu, dengan pelakon-pelakon tu pakai tudung, maka dia boleh, orang yang tengok drama-drama perempuan yang pakai tudung ni, dia boleh ada rasa tertarik nak pakai tudung kalau dia tak pakai tudung macam tu. Ya. Jadi dia dakwah juga, walaupun dia dalam drama pakai tudung, tu dakwah juga. Jadi pakai tudung ni adalah juga bagian daripada amar ma'ruf. Maka kita berharaplah rakan kita yang muslimah ni pakai tudung dengan benar, mengikut cara Islam macam tu. Jadi supaya boleh kemungkaran ni boleh kita kurangkan macam tu. Boleh kita kurangkan. Saya tidak memberi tuduhan bahawa pakai tudung adalah penyebab kemungkaran. Tidak, jangan salah faham ya. Saya hanya mengatakan bahawa dengan tidak pakai tudung maka boleh menyebabkan terjadi kemungkaran di persekitaran kita, macam tu. Jadi dengan cara kita kurangkanlah ya pakai tudung. Sebab satu lagi, dengan pakai tudung juga boleh kita bezakan antara yang muslimah dengan non muslimah macam tu. Sebab di negara-negara barat, di Eropah, tudung ni adalah isu sensitif. Ada beberapa negara yang melarang pakai tudung. Ada yang negara lain yang sokong pakai tudung. Negara-negara yang larang pakai tudung ni, dia takut. Kalau perempuan pakai tudung, dia akan menjadi
teroris yang keras, macam itu. Jadi kita nak tunjukkan ke dunia barat juga bahwa dengan pakai tudung kita boleh menjadi muslim yang baik, muslim yang sopan, muslim yang santun, muslim yang yang menghormati nilai-nilai kemanusiaan macam itu. Jadi hari ini tugas kita juga, semua kita laki-laki dan perempuan, bahwa tudung ni disalahartikan di dunia barat pada hari ini. Maka dakwah kita adalah memberikan makluman yang betul kepada mereka bahwa tudung ni membantu daripada segi mengamalkan nilai-nilai kebaikan. Dia tidak merosak nilai-nilai kemanusiaan. Jangan itu. Di samping kalau kita dengan niat dakwah, pastilah dia ada nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah harapan kita kepada semua saudara-saudara kita yang muslimah itu, ya.